Muhammadan abduhu wa rasuluh. اشرح لي صدري ويسر لي أمري لا علم لنا إلا أنت العليم الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Baik, pertama-tamanya marilah kita merafakkan kesyukuran kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan nikmat dan kurnianya dapat kita bersama dalam majlis ilmu walaupun secara online, yang mana insya-Allah saya akan kongsikan dengan sahabat-sahabat semua sunnah Nabi, sunnah Nabi ketika menghadapi musibah, ketika kita ada hajat yang besar untuk kita nak mudah-mudahan Allah makbulkan. Ya. Sebelum tu saya mengucapkan terima kasih kepada Puan Guru Besar kerana memberi kesempatan kepada saya untuk berkongsi dengan tentang apa yang saya akan sampaikan sebentar. Guru besar ataupun ketua ya, tentang kebajikan anak buahnya. Alhamdulillah. Baik, sahabat-sahabat sekalian, kita biasa mendengar, kita biasa tengok orang buat solat hajat. Bila ada sesuatu yang hajat yang kita nak, yang kita hajati kan, selalu orang buat solat hajat, baca Yasin dan sebagainya. Tetapi kita terlupa ada satu amalan yang Nabi buat, yang kita panggil sunnah. Sunnah ni amalan yang Nabi buat lah, yang Nabi buat, yang Nabi ajar apabila kita berhadapan dengan perkara musibah dan sebagainya, iaitu lebih mudah ataupun lebih mudah untuk dilakukan. Dia sangat mudah, iaitu apabila kita satu perkara yang kita jadi ataupun musibah yang menimpa kita, berdoa. Dan doa pula doa yang macam mana? Kadang-kadang kita berdoa ikut suka kita, kan? Kita doa macam apa yang kita nak lah, doa ialah kita tak tahu, kadang-kadang kita tak tahu bahasa Arab, kan? Kita doa lah apa yang ikut bahasa kita faham lah, kan? Tapi yang sebenarnya sahabat-sahabat sekalian, doa yang terbaik adalah doa yang datang daripada Al-Quran dan As-Sunnah. Datang daripada Al-Quran dan As-Sunnah. Itu adalah doa yang paling baik di antara semua doa. Walaupun kita ada doa kita rasa kita patutlah minta doa yang macam kita nak minta. Tapi sebenarnya adalah lebih baik untuk kita. Allah dan Nabi lebih tahu apa yang terbaik untuk kita. Kadang-kadang kita, sebab apa? Sebab kadang-kadang kita minta doa yang tak sepatutnya. Kadang-kadang doa kita ni terlalu mendesak. Dan terlalu minta perkara dunia. Yang lebih baik daripada tu, kita minta dunia dan kita minta akhirat. Jauh lebih lagi akhirat lah. Jadi hari ini saya nak kongsikan dengan sahabat-sahabat semua. Sebenarnya ada banyak doa. Saya tak sempat nak sharekan pada malam ni. Dan saya tengok sekarang pun trend sekarang pun dah berubah dah. Bila ada kematian ke ramai orang sekarang dah mula kenal dengan sunnah Nabi. Bila ada kematian yang kita sebut inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan macam doa yang saya share dalam WhatsApp tu, Allahumma rabban nas adhibil ba's washfihi wa anta syafi la shifaan illa shifauka shifaan la yughadiru saqama. Itu doa daripada hadis Nabi. Doa itu, dan doa itu
orang yang sakit kan, bila ada orang sakit kita berdoa dengan doa yang tu. Tapi sebenarnya ada yang pendek sikit, ada yang pendek ringkas. Dan hari ni saya nak share dengan sahabat-sahabat semua. Saya bukan nak jual lah, saya cuma nak berkongsi satu buku ni. Okay. Ini judul kedua, doa dan zikir daripada Al-Quran dan As-Sunnah. Doa yang saya baca tadi ada dalam buku ni. Dan ada banyak lagi doa daripada sunnah Nabi, daripada hadis yang sahih yang Nabi ajar kepada kita. Okey, buku ni harga dia murah je, RM4.5. Saya tak ambil commission, saya cuma promote je. Boleh beli dekat Shopee kalau nak beli dengan saya pun saya boleh tolong orderkan. Jadi kita utamakan mungkin doa ni dalam bahasa Arab, tapi kita cuba baca, kalau kita baca setiap hari, sentiasa baca, insya-Allah dia akan melekat. Kita akan mudah untuk berdoa di mana-mana saja, ya. Okey. Jadi bilakah waktu terbaik untuk kita berdoa? Disebutkan dalam hadis Nabi ada banyak waktu yang terbaik, waktu yang baik untuk kita berdoa. Antaranya ketika hujan turun. Hujan turun tu kita boleh doa. Doa apa saja doa. Yang kedua, ketika kita bermusafir. Itu pun doa yang tidak ditolak juga. Yang ketiga, doa di antara azan dan iqamat. Seterusnya, dan ada banyak lagi, ada banyak lagi tempat yang kita digalakkan waktu mustajab doa. Dan hari ni saya nak share satu waktu, iaitu waktu yang mustajab doa. Antara waktu yang paling mustajab doa ialah pada waktu malam. Waktu malam, iaitu di 1 bertik saya. Malam bila? Adakah malam Jumaat saja? Adakah malam bulan Ramadan saja? Tak. Dia berlaku setiap malam. Setiap malam, 1/3 malam yang terakhir setiap malam. Jadi, kalau kita ada hajat yang besar, kita bangunlah 1/3 malam yang terakhir untuk kita solat sunat, buat solat sunat, kemudian kita berdoa. Okey. Bilakah waktu 1/3 malam yang terakhir ni? Jadi, malam, katalah pukul 7 malam sampai 7 pagi. Okey, kita bahagi 3. Jadi, kalau kita bahagi 3, kita akan dapat 1/3 malam yang terakhir tu adalah pada bermula pukul 3:30 pagi sampai waktu subuh. Okey, saya ulang pukul 3:30 pagi sampai waktu subuh, itu adalah 1/3 malam yang terakhir. Jadi terpulang. Dalam tempoh waktu tu kita boleh bangun. Nak bangun pukul 3:30 boleh, nak bangun 4:30 boleh, nak bangun pukul 5 pun boleh. 5:30 paling cantik pukul 3:30 lah. Tapi kalau kita tak mampu, kita bangun 1 jam sebelum subuh. Pukul 5, ataupun tak mampu juga, setengah jam sebelum subuh. 5:30, kita buat solat sunat 2 rakaat. Okey, kita berdoa. Berdoa banyak-banyak. Dan dalam, sebenarnya saya nak kongsi dengan sahabat-sahabat sekalian, kita berdoa ni, kita biasa doa waktu bila? Cik Mas, biasa Cik Mas doa waktu bila? Cik Mas, ada Cik Mas ni. Ya. Selalu selepas saya wirid semayang. Cik Mas doa waktu bila Cik Mas? Selalunya selepas wirid semayang, solat, saya berdoa lah. Cik Mas? Ya. Halo, dengar saya? Yalah. Selalunya Ya, dengar. saya semayang, lepas tu wirid sikit, ujung tu saya berdoa lah. Okey. Maknanya, Okey, terima kasih Cik Mas. maknanya boleh kata 5 kali lah berdoa. InsyaAllah. 5 kali berdoa . Okey, terima kasih Cik Mas. Okey.
Okey. Okey, sebenarnya kalau ikut sunnah Nabi, ikut sunnah Nabi, solat tu dah masuk doa dah. Maksud solat tu perkataan solat ni kita solat bukannya selepas solat kita doa. Tapi sebabkan kita solat ni kita tak faham, sebab dia bahasa Arab kan, kita duduk baca je lah Allahu Akbar, baca Fatihah, bagi salam, habis solat baru kita doa, betul tak? Jadi sebenarnya sunnah Nabi ajar kita supaya kita berdoa dalam solat. Sebab apa? Sebab salah satu tempat mustajab doa ialah ketika waktu sujud. Sebab waktu sujud ni kita berada di kedudukan yang paling dekat dengan Allah. Allah terima doa kita waktu sujud. Jadi sepatutnya sujud terakhir Alin Armiza. Okey. Saya nak betulkan sikit lah. Dia sebenarnya bukan sujud terakhir saja. Di setiap sujud. Okey, kalau subuh kita ada berapa kali sujud? 2 rakaat. Maksudnya ada 4 kali, 4 tempat, 4 waktu yang mustajab doa. Masya-Allah. Jadi nak baca apa waktu sujud ni? Kita tak pandai bahasa Arab, kan? Ada ulama kata boleh baca dalam bahasa Melayu. Tapi pastikan yang sebutan tu adalah doa lah. Bukan kita cakap yang lain-lain. Ada ulama kata maksudnya nak sila bacaan lepas bacaan sujud. Ya. Lepas bacaan sujud kan kita baca apa? Subhan rabbiyal a'la wa bihamdih 3 kali kan. Lepas tu kita tambahkan doa. Sebaiknya doa yang inilah. Doa yang daripada sunnah Nabi, doa. Waktu sujud kita ambil doa ni. Macam doa yang saya share tadi kan. Okey, habis baca subhan rabbiyal a'la wa bihamdih, kita tambah Allahumma rabban nas adhibil ba's washfiha wa anta syafi la shifaan illa shifauka shifaan la yughadiru saqama. Okey. Ataupun doa yang kita selalu share kan. Sekarang orang selalu share syafakallah kan. Kalau kita nak doakan orang yang jauh daripada kita, syafa'allah, itu dah satu doa dah. Walaupun pendek, ringkas, tapi tempatnya betul, waktu sujud. Kita doa lah banyak-banyak kali. Okay? Itu yang pertama. Solat juga, dalam solat juga. Sebelum bagi salam, sebelum kita bagi salam, okay, tak apa. Saya suka ni kalau ada orang respon. Okay. Sebutan ya, kena baca jelas. Sebab doa ni bila dikatakan doa ni mesti dilafazkan. Dia kalau dalam hati dia tak panggil doa. Dia panggil apa? Dalam hati kita panggil niat. Niat ni dalam hati. Kalau doa mesti lafaz. Kan? Syafa Allah. Kan? Contohlah. Kan? Allahumma yashfihi. Allahumma yashfihi. Contohnya. Dan tak terhad kepada untuk orang sakit lah. Kalau kita ada hajat kita, kita tengok dalam buku ni ada doa-doa yang bersesuaian dengan kita, kan? Kita nak minta syurga, kan? Allahumma inni as'aluka jannatal firdaus. Panjangkan solat kita, panjangkan sujud, panjangkan sujud kita. Kiranya doa macam cerita Indian tu ya, lafaznya yang mana cerita Indian yang mana? Okey, itu yang pertama dalam solat. Ada satu lagi tempat dalam solat juga Nabi ajar kita supaya berdoa ialah sebelum kita memberi salam. Okey. Siapa nak cuba jawab? Dalam tahiyat akhir, last kali kita baca apa? Syam, boleh jawab Syam? Last kali tahiyat akhir kan? Tahiyatul mubarakatus salawat
Last sekali sebelum salam tu apa bacaan dia? Siapa nak cuba? Setiap hari baca ni. Sebab ni sekolah agama ni. Salah malu. Okey, tak payah saya. Okey, last sekali sebelum kita bagi salam, ayat yang terakhir kita baca. Fil alamin innaka hamidum majid. Betul tak? Fil alamin innaka hamidum majid. Dan last sekali kita pun beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, sebelum kita, bila kita, lepas kita sebut fil alamin innaka hamidum majid, sebelum kita sebut assalamualaikum, dekat situ adalah tempat yang mustajab doa. Okey? Tapi cuba doa dalam bahasa Arab lah. Cuba hafal doa-doa yang kita hajati. Doa daripada itu dalam solat. Okey. 3 malam terakhir tadi. Okey. Jadi kenapa kita kena berdoa? Sebab kita kena solat tahajud, solat malam di tengah-tengah malam ni. Okey, saya bacakan satu hadis. Hadis ni maksud satu hadis riwayat Muslim, hadis yang sahih daripada Abu Hurairah berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, apabila berlalu setengah malam atau 2/3 malam, turunlah Allah yang maha tinggi ke langit dunia seraya berfirman, adakah sesiapa yang meminta untuk diberi, aku perkenankan permintaannya? Adakah sesiapa yang berdoa untuk dimakbulkan permintaannya, untuk aku makbulkan doanya? Adakah sesiapa yang beristighfar untuk diberi ampun kepadanya sehinggalah terbit fajar? Ini Allah sendiri yang cakap. Allah berfirman. Ini hadis qudsi. Hadis qudsi ni maksud dia dia punya lafaz daripada Allah, tapi disebut oleh Nabi, disampaikan oleh Nabi. Dan Allah kata, ada tak hamba-Ku di sepertiga malam terakhir ni yang berdoa untuk aku perkenankan doanya? Ada tak yang beristighfar? Ada tak sesiapa yang meminta sesuatu untuk aku perkenankan? Jadi di sinilah daripada hadis ni ulama pun mengambil isi hadis ni. Ulama buat kesimpulan bahawa kita disunatkan untuk bangun solat tahajud, berdoa pada sepertiga malam yang terakhir, setiap malam. Bukan satu malam je, bukan malam Jumaat saja, tapi setiap malam. Sebab kita pun tak tahu hari ni mungkin sahabat kita yang diuji, ditimpa musibah, entah esok lusa kita pun tak tahu, entah kita ke. Jadi kita kena sentiasa berdoa kepada Allah, bergantung, berlindung dengan Allah daripada segala musibah yang kita tak mampu hadapi. Okey, saya nak cerita pengalaman saya lah, seperti mana yang Puan Guru Rusa share dalam WhatsApp hari tu. Anak saudara saya, anak saya umur 29 kan. Dia kena COVID. Dia tak faham pun. Yang agak faham masa dia kerja. Okey. Dan tak lama. Dia kena tu 2-3 hari lepas tu dia sakit kepala, teruk. Dan mula-mula dia balik rumah. Dia kuarantin kat rumah. Tapi masih tak kuat lagi. Okey. Sakit kepala, demam, suhu tinggi sampai 39, sampai kena duduk dalam aircon. Dan sekali masuk hospital. Telefon dan naik ambulan di hospital. Lepas tu dan saya pun ajak keluarga saya, abang-abang saya, kakak-kakak saya, semua sekali untuk kita
SWT bangun malam untuk solat tahajud. Solat tahajud kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Allah bagi kesembuhan. Ini dah lepas seminggu. Dan alhamdulillah dalam tempoh 3-4 hari lepas tu lah kami dapat berita yang menggembirakan, yang mana keadaan anak saya ini dah beransur pulih. Oksigen dia pun dah naik balik. Okay. Suhu badan dah turun. Okay. Dalam masa beberapa hari saja. Dan alhamdulillah 2-3 hari lepas dia call saya. Dia kata alhamdulillah sekarang dah sembuh. Doktor pun kata dah sembuh. Okay. Dan doktor kata ambil masa lah 2-3 bulan lah untuk sembuh sepenuhnya. Okay. Jadi itu sebahagian lah pengalaman saya. Dan sebenarnya solat tahajud ni, bila kita bangun malam ni, pengalaman para orang soleh zaman dulu kan, banyak mereka ada banyak pengalaman yang mana hajat mereka dimakbulkan sebab mereka bangun malam, selalu bangun malam, selalu bertahajud, berdoa kepada Allah pada waktu malam. Okey. Jadi ada soalan ke nak tanya? Ada soalan boleh tanya. Pun tak ada apa ni, tak adalah nak ambil masa sangat. Sekadar share macam tu je. Ada ke? Tahu cara nak buat macam mana? Cara solat tahajud. Mungkin kita tak biasa kan. Mungkin kita rasa susah nak buat kan. Solat tahajud susahnya kan. Tak susah. Solat tahajud ni macam solat biasa je. Solat sunat biasa. Cara buat dia 2 rakaat. Okey. 2 rakaat pertama kita 2 rakaat. Kita baca Al-Fatihah, lepas tu kita bacalah surah-surah apa. Surah-surah tu yang kita baca. Ustaz, Bebas, kita nak baca surah itu. Ya, okey. Saya nak bertanya sikit. Okey, sila. Okey, kita semayang dalam bahasa Arab lah kan. Last kali kita kata fil alamin innaka hamidun majid kan. Okey, ya. Lepas tu kita nak berdoa, Ustaz kata kena lafaz dalam bahasa Melayu lah. Boleh? Sebaiknya bahasa Arab lah. Oh, kena Arab lah. Itu yang saya tanya tu. Sebab bila lafaz, kalau ada orang tidur ke dengar, takut tau. Sebab dia sebenarnya ulama berbeza pendapat lah dalam hal ni. Sebab memang macam soalan Cik Umas ni sebenarnya dah ditanya dah kepada ulama-ulama sebelum ni. And boleh tak kita nak berdoa dalam bahasa Melayu kan, doa yang bukan bahasa Arab? Sebab kita dalam bahasa Melayu. Setengah ulama kata boleh. Tapi pastikan dia doa. Bukan cakap benda-benda lain. Setengah ulama kata tak boleh. Solat ni kena bahasa Arab. Sebab dia satu package lah. Okey, Ustaz. Boleh tak Ustaz tunjukkan untuk sayang tu fil alamin innaka hamidun majid. Lepas tu lafaz dalam bahasa Melayu tu kekuatan suara tu setakat mana? Boleh tak tolong tunjukkan? Macam kita baca ni je lah. Tak ada, janganlah kuat-kuat sangat. Macam kita baca tahiyat akhir tu. Cuma kita ada mulut kita bergerak lah. Tak adalah kita dalam hati je kan. Mulut kita macam fil alamin innaka hamidun majid. InsyaAllah takku tu. Okey. Sama ya. InsyaAllah. Okey. Kalau kita tak ada doa, kita tak pandai bahasa Arab sekalipun, kita tak tahu nak doa apa kan. Mungkin susah ke nak hafal kan. Kurang-kurang kita mesti hafal doa ni. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu doa tu
walaupun kita rasa dah biasa dengar kan. Bila Ustaz baca doa mesti baca doa tu. Last kali mesti ada doa tu. Itu doa tu sangat powerful tu. Sebab dia merangkumi dunia dan akhirat. Kita minta kebaikan dunia dan kebaikan di akhirat. Apa saja kebaikan lah. Kat dunia ni kita nak kebaikan saja. Dekat akhirat kebaikannya yang paling besar pun syurga lah. Sebab tu Nabi sangat-sangat menganjurkan kita baca doa tu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Rabbana atina fid dunya. Ya Allah, kami kurniakanlah kami. Okey. Kau buang tak tahu nak buat doa lah doa tu. Dia dah mencakupi dunia dan akhirat, kebaikan dunia dan akhirat. Okey, ada soalan lain lagi? Tak ada boleh Okey ke? Faham ke? Saya cakap laju sangat ke? Okey. Kalau tak ada satu lagi saya nak share. Okey, alhamdulillah. Okey, saya nak share satu lagi. Dalam musim-musim COVID ni. Sebenarnya apa yang saya nak share ni dah selalu di-share lah dalam grup WhatsApp kita kan. Kadang-kadang ulang-ulang balik kan. Cuma saya nak fokuskan hari ni untuk sama minta perlindungan daripada Allah SWT daripada perkara-perkara yang tidak kita ini, iaitu dengan kita mengamalkan zikir pagi dan petang. Zikir pagi dan petang. Zikir pagi dan petang ni dia ada beberapa bacaan yang dituntut selepas asar. Doa dan zikir ni di antaranya ada doa yang kita memohon perlindungan daripada Allah daripada segala mara bahaya yang boleh menimpa kita. Baca pagi petang. Dan saya ada satu buku. Buku ni bukan Al-Ma'thurat. Dia lain sikit. Dia nama dia Zikir Pagi dan Petang. Himpunan Zikir Pagi dan Petang. Al-Ma'thurat ni dia nanti saya share lah. Dia ada yang kurang tepat sikit lah. Tapi kalau Zikir Pagi dan Petang ni dia diambil daripada hadis yang sahih. Di antaranya bacaan Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul 'alim. 3 kali pagi, 3 kali petang. InsyaAllah baca dengan kita faham ya zikir pagi. Maksud dia kita hayati, insyaAllah Allah akan selamatkan kita daripada apa saja bencana yang boleh menimpa kita. Saya share satu pengalaman. Satu pengalaman orang yang mengamalkan zikir pagi petang ni, ada seorang tu dia kawan-kawan daripada kawan saya lah. Okey. Dia makan zikir ni. Dia kata dia bawa motor, dia bawa motor, dia accident dan kereta langgar dia. Bila kereta langgar, motor dia ni teruk, hancur, total loss. Tapi apa jadi kat dia? Dia sikit pun tak luka. Dan orang yang langgar dia tu, orang Cina dia pun terkejut. Tengok ni motor hancur tapi tak ada apa-apa kan. Macam mana dia pun terkejut kan. Ni pun dia share dekat Cina tu, dia kata saya amalkan ni zikir pagi petang. Setiap petang saya amalkan ni. Alhamdulillah. Dan saya pun ada juga pengalaman kawan saya lah. Guru saya, dia pun cerita baru 2-3 hari lepas. Semalam saya baca, dia share dekat Facebook ya. Dia kata dia solat dekat dia solat sekarang soft kan rapat
kata Isaurah kan, aku ada COVID ke sebab dia dekat Kelang sana. Kat sana kan banyak kes. Jadi lepas tu, dah 3 hari lepas tu dapat tahu yang kawan sebelah dia tadi ni positif COVID. Tapi Alhamdulillah dia walaupun duduk dekat kan, dia tak kena. Sebab apa? Sebab dia yakin sebab dia mengamalkan zikir pagi petang. Okey. Jadi kalau sahabat-sahabat berminat untuk dapatkan kedua buku ni, okey. 72 doa dan zikir harian. Baik. Daripada Al-Quran Sunnah dan zikir pagi petang ni, sahabat-sahabat boleh bagi tahu saya. Saya cuba dapatkan hari ni RM5.5. Jadi RM2.9 lah. Okey, saya tolong berikan. Okey. Sama-samalah kita untuk mengamalkan sunnah Nabi. Sebab sunnah Nabi ni adalah yang terbaik untuk kita. Kan? Solat tahajudnya, doanya, zikirnya, semua tu daripada Nabi. Dan Nabi ni dia tidak bercakap melainkan insyaAllah nanti saya share dalam grup WhatsApp. Melainkan wahyu daripada Allah. Nabi ni dia tak cakap bukan daripada nafsu dia sendiri, tapi ia adalah wahyu daripada Allah. Al-Quran dan As-Sunnah dan ini wahyu daripada Allah yang diturunkan untuk kita hidup bahagia dunia dan akhirat. Okey. Saya rasa cukup setakat itulah. Dah 9.45 dah. Ada soalan lagi ke? Cik Umas okey ke? Ustaz ceritalah sikit flow dia. Bukan mana tahu, bukan semua orang tahu sebenarnya tahajud ni. Ustaz cerita flow dia, rekaan pertama, rekaan kedua macam mana. Ya. Saya pun nak tanya. Flow apa tu? Flow sembahyang tahajud lah yang style Ustaz ni. Seolah-olah macam praktikal lah, praktikal. Oh, praktikal. Cerita sikit. Okey. Daripada usalli sampai salam. Pokok lah kan. Kami buat tak betul ke apa kan? Bukan semua orang tahu, Ustaz. Bukan semua orang tahu. Okey. Saya dah cakap tadi tapi tak apalah, saya ulang balik Okey. Belum. Tak boleh cakap. Dekat baca Al-Fatihah, baca ayat. Okey. Okey macam ni Surah yang disarankan dalam 2 rakaat, Ustaz. Macam mana? Surah yang disarankan dalam Surah yang disarankan. Setengah orang biasa yang pendek-pendek je, Qul Allah. Boleh ke? Okey. Bagus. Cantik soalan. Okey, sorry ulang balik. Saya cakap dah pertama saya ulang balik Okey. Ulang balik. Sebenarnya solat sunat ni sama saja, tak ada beza dengan solat-solat yang lain. Macam kita solat sunat 2 rakaat, lepas kita sembahyang maghrib kita ada solat sunat kan. Kita solat sama, tak ada beza kan. Kita ni adalah aku nak dia niat pun kadang-kadang orang solat sunat kita duduk je, berdiri je, kita mesti dah ada niat lah hati kita nak solat tahajud kan. Terus angkat takbir Allahu Akbar. Terus kita baca doa iftitah kan. Allahu Akbar kabira yang kita biasa baca tu. Kemudian yang kita hafal. Kalau hafal yang panjang, baca panjang. Hafal yang pendek, baca pendek. Betul rukuk, i'tidal, sujud sama saja. Rakaat kedua pun macam tu juga. Fatihah dan baca surah pilihan. Macam sujud, okey. Sujud macam saya cakap tadi lah, okey. Kita perbanyakkan doa di waktu sujud tu. Lamakan sikit doa waktu sujud tu. Okey. Kemudian last sekali sebelum kita bagi salam, kita doa lagi. Doa lagi dan kita bagi salam habis. Nak buat berapa rakaat?
Okey, kalau ikut sunnah Nabi buat 8 rakaat. 8 rakaat. Jadi 2 2 2 2. Jadilah 8. Lepas tu Nabi tutup dengan sunat witir. Ya, sudah kan? Setiap hari Nabi buat solat witir ni setiap hari tanpa gagal. Solat witir ni solat yang Nabi buat, yang Nabi tak pernah tinggalkan walaupun Nabi pergi 2 rakaat plus kan. Jadi sekali 11 lah. Itu kalau kita bangun awal lah. Kalau kita bangun pukul 3.30, pukul 4 kan, kita boleh lah buat banyak-banyak kan. Kalau kita bangun dah pukul 5.30 kan, dah 5.45, kita buatlah solat sunat 2 rakaat. Lepas tu kita tutup dengan witir 3 rakaat, 2 tambah 1. Cukup. Kalau kita bangun pukul 5, mengawal sikit. Kalau sempat buat 4 rakaat, buatlah 2. Lepas tu tutup dengan 3. Macam tu lah. Okay. Jelas ke? Cikgu Zaridah? Cikgu Mas? Okey. Okey Okey, jelas. Okey, alhamdulillah. Witir pun tak apa. Ayatnya apa-apa pun tak apa. Okey, witir. Rakaat pertama Nabi baca Ilana. Kalau witir, kalau nak ikut sunnah Nabi, witir rakaat pertama Nabi baca surah Al-A'la. Sabbih isma rabbikal a'la alladhi khalaqa fasawwa, sampai habis. Lepas tu rakaat kedua Nabi baca surah Al-Kafirun. Qul ya ayyuhal kafirun. Okey, lepas tu bagi salam. Tu kita bangun sekali lagi untuk buat 1 rakaat. Itu kita baca surah Al-Fatihah. Kemudian kita baca surah Al-Ikhlas. Qul wallah. Lepas tu tutup habis. Surah Al-A'la, Al-Kafirun, Al-Ikhlas. Kalau hafal. Kalau tak hafal, bacalah surah apa-apa. Asalkan ada 2 tambah 1. Dia ganjil. Witir ni maksud dia ganjil. Solat ganjil. Okay. Ilana tanya tadi, perlu ke solat taubat sebelum solat tahajud? Okey. Dia solat taubat. Orang kita biasa dengan solat taubat ni. Tapi ikut apa yang saya belajar lah. Saya belajar solat taubat ni dia, kita kalau nak bertaubat tak semestinya dengan solat. Kita nak taubat, caranya adalah dengan istighfar. Banyakkan istighfar. Istighfar, lepas tu kita mengaku segala dosa-dosa kita. Kita berazam takkan ulang lagi dosa-dosa yang kita buat tu. Itulah cara bertaubat. Itulah cara untuk kita bertaubat. Bukan semestinya dengan solat taubat. Okey. Boleh ke Eliana? Waktunya tu bila? Waktu apa tu? Waktu tadi nak mengaku kesalahan kita, nak bertaubat apa semua tu, waktunya bila? Lepas sembahyang ke? Okey. Waktunya bila yang kita rasa kita dah buat, kita macam tiba-tiba kita rasa kita dah buat dosa selama ni kan. Kita buat dosa selama ni, Allah aku kan. Aku dah buat dosa selama ni kan. Kalau kita tengah bawa kereta kan, kita tengah drive kita teringat dosa kita kan. Dah buat salah ni. Dan kita berazam. Mula start daripada tu kita berazam. Kita tak nak buat lagi. Itu dah.
Okey. Ada lagi soalan? Ada nak bagi pandangan ke? Okey, kalau tak ada, okey cikgu Okey, terima kasih banyak-banyak Ustaz. Okey. Okey, jadi sama-samalah kita teruskan untuk belajar tentang sunnah Nabi, tentang agama kita kan. Mudah-mudahan Allah sentiasa merahmati, memberkati hidup kita. Yang kita perlukan dalam hidup kita ni adalah rahmat daripada Allah kan. Kita ni tak ada kuasa, kita tak ada kekuatan. Kekuatan hanya datang daripada Allah, kasih sayang Allah. Kita hidup ni dengan kasih sayang Allah, bukan sebab kita hebat, bukan sebab kita kaya dan sebagainya tapi semuanya adalah daripada rahmat Allah. Jadi rahmat Allah itulah yang kita sangat-sangat perlukan di dunia dan di akhirat. Saya mohon maaf kalau ada kata semoga kita mendapat rahmat Allah insya-Allah. Sekian daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak-banyak Ustaz. Ya, Encik Syam. Ada. Atas perkongsian ilmu pada malam ni. Terima kasih banyak-banyak Ustaz ya. Okey, dan terima kasih juga pada semua yang ada bersama dalam Google Meet malam ni, meluangkan masa untuk mendapatkan ilmu daripada Ustaz. Semoga